Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 5 Februari, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini: bilangan jemaah solat Jumaat dan fardu di wilayah persekutuan diperluas kepada separuh kapasiti masjid dan surau. Juga Sultan Selangor zahir kebimbangan peningkatan isu rasuah, fitnah dan berita palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi membenarkan perluasan kapasiti jemaah solat Jumaat dan solat fardu kepada separuh daripada kapasiti sebenar masjid, Dewan Solat Utama, surau Jumaat dan surau dengan penjarakan fizikal 1.5 meter berkuat kuasa hari ini. Perluasan kapasiti jemaah solat Jumaat dan solat berjemaah berkenaan adalah bagi kesemua wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail dalam kenyataannya berkata aktiviti tazkirah sebelum solat Jumaat juga dibenarkan diadakan selama 30 minit dengan penjarakan fizikal 1.5 meter. Perluasan itu adalah berdasarkan perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam kenyataan yang sama, Datuk Muhammad Ajib turut mengajak umat Islam untuk berdoa dan bermunajat agar penularan wabak COVID-19 dalam negara segera berakhir. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi kebimbangan berhubung peningkatan isu membabitkan gejala rasuah dan penyebaran berita palsu berunsur fitnah dalam kalangan rakyat, ahli politik dan penjawat awam. Bagi dia bertegas bahawa rasuah dan fitnah yang semakin berleluasa adalah musuh utama yang menular dalam masyarakat serta dikuatiri mampu menghancurkan negara. Menerusi kenyataan akhbar yang dimuat naik di Facebook Selangor Royal Office, baginda mengingatkan kepada orang Melayu khususnya bahawa rasuah dan fitnah adalah perbuatan yang dilarang serta berdosa di sisi agama Islam. Ia juga menjadi punca perpecahan dalam situasi politik negara, seterusnya mencemar reputasi urus tadbir negara di peringkat antarabangsa. Perkara berkenaan terbukti melalui kejatuhan signifikan dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia tahun lalu. Baginda turut terkejut mengenai pendedahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa separuh daripada kes rasuah di negara ini membabitkan penjawat awam. Sehubungan itu, baginda menyeru SPRM terus menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh bagi menghapuskan kegiatan terbabit. Sementara rakyat pula perlu menghentikan perbuatan tidak bermoral yang boleh memusnahkan peradaban bangsa. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan Polis Diraja Malaysia yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan prosedur operasi standard SOP sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP mempunyai kuasa untuk memeriksa pejabat sektor awam dan swasta. Namun demikian, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemeriksaan hanya akan dilakukan sekiranya wujud keperluan untuk berbuat demikian. Kalau mana pun saya percaya di pejabat sebagainya, pejabat swasta atau kerajaan sekalipun, kita telah pun menetapkan SOP untuk pejabat mereka. Mereka setiap pejabat ada SOP dia. Jadi saya harap tak perlulah sehingga Task Force Operasi Pematuhan memasuki pejabat mereka kerana mereka boleh memantau dari segi pematuhan untuk keselamatan pekerja-pekerja mereka. Di Kedah, Polis Kota Star mengekalkan 5 sekatan jalan raya SJR dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 18 Februari ini. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, kawalan lebih ketat akan diadakan bagi mengesan pergerakan rentas daerah dan negeri menggunakan pengangkutan awam.
Dah tentu kita akan memperketatkan terutama pengangkutan awam ni seperti bas ekspres. Kita akan melakukan pemeriksaan yang teliti di Plaza Tol Alor Utara di mana kemasukan daripada highway. Di situ kita akan periksa sekiranya mana-mana penumpang yang tidak ada kebenaran polis, tidak ada surat majikan dan sebagainya. Ujarnya pemeriksaan juga membabitkan kenderaan lain seperti lori dan van bagi memastikan kesahihan dokumen yang dikeluarkan majikan. Dalam tempoh PKP bermula 22 Januari lalu, sejumlah 91 kompaun dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan. 4 individu membabitkan warga asing turut ditahan, manakala 385 kenderaan diarahkan berpatah balik. Sementara itu, polis mengawal ketat 10 laluan membabitkan 7 lorong tikus di Felda Tersat dan tapak bina kuartus TNB Kuala Berang, Terengganu yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Antara tindakan dilakukan termasuk memasang kawat duri bagi memantau pergerakan keluar masuk di kawasan berkenaan. Tinjauan di 2 kawasan itu mendapati kawalan ketat diaktifkan di semua laluan utama berkuat kuasa semalam sehingga 17 Februari depan. Laluan tikus yang dikenal pasti termasuk laluan dalam kawasan ladang yang sering digunakan penduduk. Tugas kawalan perimeter ni kita akan libatkan tenaga petugas daripada IPD Hulu Terengganu, juga bantuan daripada FRU, Wakaf Tapai, Rela dan juga penugasan-penugasan yang terlibat juga ialah melibatkan kesihatan, kebajikan masyarakat dan lain-lain. PKPD di Felda Tersat membabitkan 650 penduduk daripada 250 keluarga. Pihak KKM melaksanakan 420 ujian saringan dan daripada jumlah itu, sebanyak 45 kes positif COVID-19 direkodkan. Setakat ini, kes jangkitan COVID-19 di Felda Tersat menyebabkan 1 kematian. Manakala di tapak bina kuartus TNB Kuala Berang, Hulu Terengganu pula, sebanyak 62 kes positif COVID-19 dicatatkan daripada 386 ujian saringan yang dijalankan. Kerajaan Negeri Sabah meluluskan peruntukan sejumlah 4.7 juta ringgit bagi menyiapkan projek jambatan udara yang terhenti sejak tahun 2018 selepas pemaju yang mengendalikannya Muflis. Ketua Menteri Datuk Haji Jinor berkata, pembinaan projek di lokasi tumpuan Bandaraya Kota Kinabalu itu akan dimulakan dalam masa terdekat dan dijangka siap pada pertengahan tahun ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri tidak mahu projek jambatan udara itu terbengkalai untuk selama-lamanya dan ianya perlu disiapkan dengan cepat bagi memberi kemudahan dan keselamatan kepada orang awam. Jelasnya lagi, projek bernilai 31.5 juta ringgit itu dibiayai oleh Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Jabatan Perdana Menteri melalui Perjanjian Dana Mudah Cara antara Kerajaan Malaysia dan Bank Pembangunan Malaysia serta Sansi Development Sendirian Berhad pada 9 Februari 2017. Menerusi perjanjian itu, Kerajaan Persekutuan berhak menamatkan dana mudah cara itu sekiranya pemaju projek didapati muflis. Pembinaan jejantas pejalan kaki dan kerja menaik taraf infrastruktur di sekitarnya bermula pada 1 April 2017 dan dijadualkan siap dalam tempoh 6 bulan tetapi kemudian dilanjutkan pada 30 April 2018. Kontraktor yang bertanggungjawab ketika itu menghentikan kerja walaupun 90% projek itu sudah disiapkan atas alasan mereka tidak menerima bayaran. Kementerian Belia dan Sukan KBS komited untuk terus membantu gerakan belia yang diterajui Majlis Belia Malaysia MBM. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menerusi sesi dialog bersama MBM turut mengumumkan dana bantuan pentadbiran kepada MBM dan Badan Induk Gabungan Kebangsaan masing-masing sebanyak RM1 juta. Sebelum tu lupa tadi hari ini tak ada majlis penyampaian secara rasmi sebab benda tu kita akan kredit terus. So hari ini saya umumkan bahawa kita luluskan RM2 juta. RM1 juta untuk MBM, RM1 juta untuk badan gabungan. Tersebut juga
Dalam sesi dialog itu, beliau membincangkan usaha dan peranan Dewan Tertinggi MBM yang terdiri daripada 19 badan induk gabungan belia kebangsaan dalam pembangunan golongan itu. Datuk Seri Rizal Merican turut menjelaskan situasi semasa perkembangan belia di peringkat global yang terkesan akibat COVID-19 termasuk di negara ini. Beliau juga membuka keterlibatan MBM dalam rangka model baru pembangunan belia sebagai pelengkap kepada Dasar Belia Malaysia 2015-2035. Ini bagi membolehkan dasar sedia ada diperkasa dengan hala 7 negara, peluang baru untuk belia dalam suasana ekonomi dan teknologi baru serta pembentukan masyarakat yang dipandu oleh belia. Polis Kelantan menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang didalangi 5 individu termasuk 2 beranak menerusi 2 serbuan di Tanah Merah Rabu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kelantan, Assistant Commissioner Sheikh Azhar Sheikh Omar berkata, pelbagai jenis dadah bernilai RM120,000 dirampas dalam serbuan itu. Serbuan pertama dilakukan di sebuah bangsal di tepi jalan di Kampung Tok Cik Dol. 3 lelaki berumur 22 hingga 28 tahun ditahan manakala 800 biji pil yaba bernilai RM8,000 dirampas serta 2 buah motosikal turut disita. Yang mana kalau kita tengok rekod jenayah lampau terhadap 3 lelaki tersebut, mana B1 ni ada 5 kes kesalahan narkotik, manakala B2 ada 3 kesalahan narkotik dan B3 ada 1 kesalahan jenayah. Serbuan kedua dilakukan di sebuah rumah di Gual Ipoh lalu membawa kepada penahanan 2 beranak berusia 18 dan 60 tahun. 5,000 biji pil yaba, 26 botol heroin seberat 104 gram dan 100 gram syabu bernilai RM112,000 ditemui sewaktu pemeriksaan di laman rumah suspek. Siasatan pihaknya mendapati kelima-lima suspek mempunyai kaitan antara satu sama lain dan dipercayai aktif kegiatan pengedaran dadah di Tanah Merah sejak awal tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua suspek direman sehingga 10 Februari depan. Persekitaran yang kotor, tidak teratur dan sempit selain tidur dalam pondok diperbuat daripada zinc terpakai. Itu situasi penginapan bagi 40 pekerja warga asing di sebuah kilang di kawasan perindustrian Pengkalan 2 dekat Ipoh yang gagal mematuhi akta berkaitan. Kaedah terbabit terbongkar dalam satu operasi bersepadu oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM Perak bersama Pekeso, Jabatan Kesihatan, Polis dan Majlis Daerah Batu Gajah. Penginapan yang disediakan oleh pihak majikan gagal mematuhi peraturan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Kita tengok pun memang tidak sesuai untuk mereka menginap lah. Jadi dari segi kebersihan, kita tengok memang tidak ada kebersihan. Dan penjarakan itu yang penting lah, kerana sekarang ni kita cuba mengekang penularan wabak COVID di kluster di pekerjaan. Selain itu, 5 asrama penginapan pekerja di Bandar Seri Pengkalan dekat Ipoh turut diperiksa dalam operasi lebih 3 jam. Majikan boleh dikenakan tindakan kerana tiada perakuan penginapan dan boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara setahun jika sabit kesalahan. Dalam masa sama, operasi berkenaan juga dilakukan bagi memeriksa sama ada majikan melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja mereka. Risikan pihaknya mendapati sekurang-kurangnya 18 majikan yang belum membuat permohonan perakuan penginapan di kawasan itu. Kegiatan mencuri tenaga elektrik dalam skala besar oleh sindiket penembungan mata wang kripto Bitcoin terbongkar susulan bunyi bising serta cahaya mencurigakan. Keadaan mencurigakan itu dikesan di bilik kedap bunyi di 8 premis Blok B, Pusat Perniagaan Bandar Putra Permai, Serdang. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner Razali Abu Samah berkata, polis menerima laporan daripada seorang wanita yang terdengar bunyi pelik dan cahaya berwarna oranye di premis berkenaan. Polis kemudiannya menjalankan risikan selama 3 hari dan mengesahkan kegiatan mencuri elektrik dan sambungan elektrik yang tidak sah di premis terbabit. Susulan itu, polis melakukan serbuan ops api. Dalam satu premis sekurang-kurangnya ada 46. Ada 46 mesin
Bitcoin mining ini sehinggalah kepada 90 mesin dalam satu permis. Jadi kita rampas ke semua ini, jumlah keseluruhan sebanyak 613 mesin Bitcoin mining. Operasi disertai pasukan SEAL Tenaga Nasional Berhad TNB kemudiannya memotong bekalan elektrik yang dicuri oleh sindiket. Ujarnya premis yang disewa oleh sindiket diubah suai bagi menjalankan operasi haram yang dipercayai beroperasi sejak 6 bulan lalu. Nilai kerugian kecurian tenaga elektrik di 8 premis itu dianggarkan 1.8 juta ringgit. Polis sedang mengesan penyewa premis bagi mengenal pasti suspek. 4 lelaki termasuk seorang remaja bawah umur didakwa di 2 mahkamah magistrate Seremban atas tuduhan membunuh dan bersubahat membunuh seorang lelaki di sebuah rumah di Pulai Villa Sikamat bulan lalu. Tertuduh Muhammad Fitri Zan 25 tahun dan Muhammad Zairizan Zainal 41 tahun didakwa membunuh Tong Waisai pada 23 Januari lalu. Mereka hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Kes mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Sementara itu, 2 tertuduh iaitu Muhammad Hairul Fazli 20 tahun dan seorang remaja berumur 16 tahun mengaku tidak bersalah bersubahat dalam kes sama. Pertuduhan mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 302 dan Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati. Sebutan semula kes 4 Mac depan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Sejumlah rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, antara 6,000 individu yang mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Ia sekaligus melengkapkan regimen penuh vaksinasi itu. Sehingga 2 Februari, lebih 175,000 individu menerima dos pertama vaksin berkenaan. Vaksin syarikat farmaseutical itu yang pertama digunakan di Singapura dengan penghantaran pertama tiba pada 21 Disember lalu. Program vaksinasi dimulakan pada 30 Disember. Walaupun dilakukan secara sukarela, Singapura memperuntukkan kepada semua rakyatnya dan penduduk jangka panjang di negara itu untuk menerima vaksin sebelum akhir 2021 secara percuma. Singapura pada 3 Februari lalu juga memberi kelulusan sementara bagi vaksin COVID-19 keluaran Moderna. Britain memaklumkan terdapat penemuan baru menunjukkan vaksin keluaran Oxford AstraZeneca mampu mengurangkan penularan virus itu dan berkesan hanya dengan 1 suntikan. Penggunaan vaksin itu dikritik hebat pemimpin Kesatuan Eropah EU yang meragui keberkesanannya. Setiausaha Kesihatan Matt Hancock berkata kajian itu bagaimanapun perlu diteliti semula kerana telah digunakan secara meluas iaitu kira-kira 10 juta orang sudah menerima suntikan vaksin berkenaan. Vaksin terbabit mampu memperlahankan kadar penularan COVID-19 sekitar 2/3. Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA minggu lalu turut menggalakkan suntikan Oxford AstraZeneca bagi kelompok dewasa tanpa mengira usia. Saranan itu dimaklumkan selepas lebih sebulan pemantau bebas di United Kingdom meluluskannya. Bagaimanapun, beberapa negara menyarankan agar ia tidak digunakan warga emas. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris. Hanya 1 perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Chelsea ceria mengutip 3 mata selepas mengatasi Tottenham Hotspur 1-0. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Jorginho menerusi sepakan penalti turut menyaksikan Chelsea kini melonjak ke tangga ke-6 Liga mengumpul 36 mata. Bertandang ke kubu lawan, Chelsea yang dibimbing pengurus baru Thomas Tuchel terus tampil dengan rentak bertenaga berdepan Tottenham Hotspur. Dan minit ke-24, Chelsea sudah memecah kebuntuan selepas Jorginho menyempurnakan sepakan penalti berikutan kekasaran yang dialami Timo Werner. 1-0 separuh masa, usaha keras terus dilakukan Spurs untuk mencari gol penyamaan selepas itu. Namun, tanpa kehadiran penyerang berbisa Harry Kane yang masih cedera, agak sukar untuk Spurs membalas dengan sandaran utama Son Heung-min turut gagal untuk memberikan tekanan. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat perlawanan dan pastinya Chelsea ceria mengutip 3 mata melonjak ke kedudukan ke-6 Liga.
Sekian Buletin Pagi. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19, sentiasa patuh SOP. Saya Siti Khadijah Jaafar. Sama hormat dan Assalamualaikum.